Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel terkini. Sahabat-sahabat semua, kenyataan Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang menyatakan bahawa ahli parlimen yang telah memberikan sokongan kepada kerajaan akan diambil keterangan. Jadi ini adalah kerana adanya laporan polis yang telah dibuat, dan kita percaya seperti mana yang diumumkan oleh Wan Faisal Wan Jana Wibawa memaklumkan bahwa adanya laporan polis, dan kerana itu polis dan juga SPRM bertanggungjawab untuk melakukan tugas tanggungjawab mereka untuk melakukan siasatan. Bahawa kononnya ada dakwaan unsur rasuah yang melibatkan 4 ahli parlimen ini. Kerana itu mereka dipanggil untuk diambil keterangan, disiasat dan sebagainya. Bagi saya ini adalah cara terbaik apabila hasil siasatan selesai, maka sekiranya tidak ada bukti ataupun seperti dakwaan adanya habuan atau rasuah terlibat dalam perkara ini, maka berita baiknya adalah 4 ahli parlimen ini akan boleh counter attack untuk menyaman mereka yang telah membuat fitnah ke atas mereka. Kononnya ada rasuah ataupun habuan sekiranya mereka membuat keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan. Itu ada berita baiknya. Kalau ada, kita harap tindakan selanjutnya akan dibuat. Jadi SPRM akan panggil 4 ahli parlimen sokong Perdana Menteri. Itu antara kenyataan daripada Azam Baki yang mana menyatakan akan memanggil 4 ahli parlimen Perikatan Nasional ini, khususnya daripada Parti Bersatu yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Katanya, buat masa ini kita tunggu laporan daripada polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempoh terdekat, katanya kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama persidangan anti rasuah sedunia 2023 di Jakarta hari ini. Beliau juga berkata laporan polis terhadap keempat-empat ahli parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas dan merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. Jadi pada Selasa lepas, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata polis dan juga pihak SPRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan. Kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli parlimen Bersatu Perikatan Nasional terhadap Perdana Menteri. Jadi kita tahu siapa yang dimaksudkan itu ialah ahli parlimen dari Bersatu, Datuk Iskandar, Parlimen Kuala Kangsar, Suhaili, ahli parlimen Labuan, Muhammad Azizi, Gua Musang dan Zahari Kecik, ahli parlimen Jeli, menyatakan pendirian mereka menyokong Anwar menyebabkan timbul dakwaan sokongan itu ada unsur rasuah. Dan sementara itu juga Azam berkata SPRM akan mendedahkan laporan interim berhubung siasatan terhadap Aman Palestin Berhad yang didakwa wujud ketidakaturan dalam aktiviti pengumpulan derma oleh Badan Bukan Kerajaan Injil untuk Rakyat Palestin. Beri kami tempoh masa, katanya SPRM siasat dan minggu depan laporan interim akan dikeluarkan kerana ia penting untuk orang ramai tahu, katanya, dan menambah setakat ini 7 saksi dipanggil memberi keterangan dan pegawai forensik SPRM juga sedang meneliti dokumen-dokumen yang diperoleh daripada awam Aman Palestin dari 2020 hingga 2022. Dan satu lagi perkara yang juga disebut oleh Azam Baki adalah mengenai laporan polis yang dibuat ekoran tomohan terhadap SPRM yang mendakwa agensi itu dikawal oleh kerajaan. Azam Baki berkata ia adalah tomohan liar dan tidak berasas. Kes Syed Saddiq, katanya, ahli parlimen Muar masih dalam peringkat rayuan dan mana-mana pihak tidak boleh dipertikai, katanya. Ada ketika SPRM kalah pendakwaan di mahkamah tetapi tak ada pula pihak yang katakan siapa mempengaruhi mahkamah, katanya. Jadi semalam SPRM telah pun membuat laporan polis berhubung hantaran dalam aplikasi TikTok yang didakwah mengandungi tuduhan palsu semasa pelancaran jentera pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 10 November yang lalu. Hantaran dimuat naik seorang pemilik akaun media sosial itu memaparkan seorang pemimpin parti politik mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau
Antaranya tuduhan itu adalah jentera-jentera kerajaan digunakan, SPRM dan hakim dikawal oleh kerajaan selain mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan pertuduhan ke atas Syed Saddiq si Pakaraga. Itu antara kenyataan sahabat-sahabat semua terkini ya daripada pihak SPRM dan daripada pesuruhjaya SPRM itu sendiri, yaitu Azam Baki. Jadi kembali kepada topik yang utama tadi ya, apabila SPRM memanggil ahli parlimen ini kerana kononnya ada dakwaan, ada unsur rasuah, habuan untuk mereka memberikan sokongan. Dan setakat ini sebenarnya kita sudah mendengar 3 daripada 4 ahli parlimen bersatu ini yang membuat kenyataan menafikan dakwaan kononnya mereka diugut, kononnya mereka menerima rasuah dan habuan sekiranya memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan antara alasan yang mereka berikan adalah kerana rakyat di kawasan parlimen mereka perlukan perhatian ya. Dengan adanya dana itu pastinya akan mereka boleh membantu lebih lagi untuk meningkatkan atau memperbaiki ataupun menyelesaikan mana-mana isu di kawasan parlimen mereka masing-masing. Dan antara mereka yang saya katakan 3 telah pun membuat penafian, dan saya percaya antaranya adalah Suhaili ya daripada MP Labuan, Gua Musang kalau saya tidak silap, dan Jeli, ahli parlimen Jeli telah pun membuat penafian terhadap tuduhan yang dilemparkan oleh pemimpin daripada Bersatu, seperti mana yang dinyatakan oleh Hamzah Zainuddin ya, ketua pembangkang. Kononnya ya mereka sedang menyiasat kerana mengumpul bukti kerana adanya unsur rasuah. Selain itu, pengurusi mereka sendiri membuat kenyataan, pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Wan Faizal ya turut ya dalam satu sidang media mengatakan ada 2 individu yang terlibat dalam menjadi dalang ya untuk menarik ya ahli parlimen ini bagi memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Antaranya katanya adalah Datuk Botak, tidak dinyatakan siapa individu itu. Dan yang kedua adalah Farhas, kalau saya tidak silap bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita sudah dengar sebenarnya Farhas sudah pun membuat satu kenyataan menafikan tuduhan yang dibuat oleh Wan Faizal ini, dan dia sendiri membuat pengumuman bahwa dia akan membuat ya satu tindakan undang-undang ya terhadap fitnah jahat yang ditujukan kepada dirinya, dituduh sebagai dalang untuk memanggil dan merekrut ya mereka supaya menyokong Perdana Menteri. Ya itu dia. Jadi pelbagai ya perkara yang berlaku ya, dan kita boleh lihat sebenarnya bagi pandangan saya pimpinan Bersatu kini sudah tidak yakin lagi ya dengan kepimpinan mereka ya, yang hanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan juga kepentingan parti ya, dan membelakangkan isu sebenar yaitu kebajikan rakyat di parlimen mereka masing-masing ya. Kerana itu ya antara sebab utama yang diberikan oleh 4 ahli parlimen ini adalah ya demi ya untuk keperluan ya rakyat di kawasan parlimen mereka masing-masing. Itu antara sebab penyebab mereka memberikan sokongan. Namun akhirnya kerana ada laporan polis, SPRM dan polis sedang membuat siasatan kepada perkara ini. Jadi memang bagus juga sekiranya didapati tidak ada unsur rasuah seperti yang didakwa, mereka boleh counter attack untuk menyaman mereka-mereka yang telah membuat dakwaan ya kepada mereka kononnya yang melibatkan rasuah habuan sekiranya memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.